Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab, hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan, sentiasa dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini Allah Subhanahu wa taala telah bantu kita untuk kita melakukan ketaatan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap Allah sentiasa memberi bantuan, memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqamah di atas jalan yang betul, jalan yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu kita di dalam melakukan amalan-amalan, ibadat-ibadat yang tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu akan menjadi sebablah kepada kita untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita nak sambung bacaan, iaitu berkaitan dengan hati yang teguh di atas kebaikan, di dalam kitab yang bertajuk Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Keteguhan hati terhadap perkara yang baik ataupun buruk dan keadaannya terumbang-ambing antara dua perkara tersebut terbahagi kepada tiga jenis. Hati kita ni kadang-kadang dimenangi oleh yang baik, kadang-kadang yang buruk menang, ya? Karena sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan dulu, hati kita sentiasa menjadi rebutan di antara dua benda, iaitu iman, yang kedua nafsu. Iman dan nafsu sentiasa berebut
akan hati kita. Mana-mana hati yang telah dikuasai oleh iman, insya-Allah kita akan melakukan perkara sebagaimana yang selaras dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu, walaupun majlis ilmu ni ustaz kampung je contoh. Tak perlu nanti ustaz selebriti baru menderu jemaah datang. Kan? Tak kisah. Siapa pun yang datang untuk kita berkongsi perkara yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan persiapan untuk kita menjalani kehidupan di hari akhirat, kita duduk dalam majlis ini. Kenapa? Kerana kita nak dapat doa daripada malaikat. Yang malaikat ini sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah derhaka pada perintah Allah. Kita nak dapat doa daripada malaikat. Bukan senang tuan-tuan nak dapat doa daripada makhluk yang tak pernah langgar bantah perintah Allah ini, melainkan orang yang boleh duduk dalam majlis seumpama ni. Nak boleh duduk dalam majlis seumpama ni, mestilah iman yang memenangi hati. Kalau iman tak menang dalam perlawanannya dengan nafsu untuk menguasai hati, susah tuan-tuan nak duduk dalam majlis seumpama ini. Alhamdulillah kerana Allah Subhanahu wa taala pilih kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah juga pilih sahabat-sahabat kita yang tak berkesempatan untuk dapat duduk dalam majlis seumpama ni, supaya kita semua satu kampung, satu qaryah, satu kawasan, satu daerah, semuanya mendapat doa daripada malaikat, supaya barakah itu tersebar kepada semua sekali, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Kalau sekiranya nafsu yang menguasai hati, banyak tindakan yang akan terjelma ialah tindakan yang menyeleweng, yang akan menjahanamkan kehidupan kita manusia. Mula tengok orang semua tak betul, dia je yang betul. Orang lain semua salah, yang betul dia seorang je atas dunia ni. Dia akan jadi macam tu. Orang lain semua tak baik, yang baik dia seorang je atas dunia ni. Walaupun dia tak sembahyang, dia tetap baik juga, dia kata. Sebab tu ukuran baik ni bukan berdasar kepada penilaian manusia. Kalau berdasar kepada penilaian manusia, orang Hindu kata dia pun betul, orang Cina pun kata dia betul, orang Yahudi pun kata dia betul. Bahkan kalau tanya kat syaitan, syaitan pun tak kata dia salah. Syaitan pun kata dia betul. Kenapa? Bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia enggan. Kerana pada pandangan dia, tak wajar dia yang kena memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebab dia dijadikan daripada barang yang mulia, duduk dalam syurga lama dah. Bahkan dalam riwayat menyebutkan dia ni dilantik menjadi guru kepada malaikat, sehingga satu hari malaikat terdengar akan ada di kalangan mereka ini yang dilaknat oleh Allah. Lalu malaikat rasa kita kena berjumpalah dengan Azazil, minta supaya Azazil ni tolong doa. Bila jumpa dengan Azazil, kami takut kalau kami ni dilaknat oleh Allah, tolonglah doa kepada kami. Lalu Azazil pun berdoa kepada Allah, Allahumma la taghdab alaihim, ya Allah, kamu janganlah marah kepada mereka ni, janganlah kamu laknat kepada malaikat ni. Dia doa pada malaikat, dia minta doa dengan Allah, tuan-tuan. Natijah daripada doa itu, memang malaikat terselamat daripada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lupa untuk doa diri dia. Bila Allah
mengeluarkan arahan supaya semua memberi penghormatan kepada Nabi Adam AS. Antara yang enggan menurut arahan ini ialah iblis, ya. Iblis yang enggan. Disebabkan keengganannya, Allah telah melaknat dia. Allah telah laknat dia. Jadi sebab itulah iblis ni dia marah sangat. Dia bermusuh dengan kita manusia, dendam sampai hari kiamat dia kepada manusia. Dia tak akan lepas kita. Sebab itu dalam kehidupan ini, syaitan sentiasa memerhati kepada kita. Kita je yang tak perasan syaitan tengok kita, ya. Syaitan tengok dengan marah pada kita. Pada tuan-tuan lah, kita yang duduk dalam majlis ilmu ni yang paling dimarahi oleh syaitan. Yang duduk dalam kelab malam tak apa, syaitan tak marah sangat dah. Yang tu daging dia, kan. Yang duduk minum minum arak, main judi tu tak apa dah. Yang duduk dalam majlis seumpama ni, macam tuan-tuan kita semua ni, ini semua jadi perhatian serius di kalangan setan-setan ni. Kita nak buat macam mana ni untuk tipu manusia ni? Nampak dia ni tiap-tiap hari duduk dalam majlis ilmu, rajin benar dia datang majlis ilmu ni. Macam mana ni dia berbincang, dia bermesyuarat sesama dia untuk nak tipu kita manusia. Selagi dia tak berjaya, selagi itulah dia tak lepaskan kita, tuan-tuan. Sebab itu kita kena sentiasa benteng diri kita, hati kita dengan zikir-zikir, istighfar, selawat, bacaan Quran, duduk dalam majlis ilmu seperti ni, ya, supaya jangan buka pintu kepada syaitan walaupun sekecil mana, sehingga dia boleh masuk ke dalam tubuh badan kita. Apatah lagi kalau sekiranya kita manusia membenakan highway untuk digunakan oleh syaitan, ya, lagi cepatlah. Bukan masuk seorang-seorang, dia masuk dengan kabilah dia, habis semua keturunan dia, satu kampung dia bawa masuk dalam hati manusia, dalam diri manusia. Kalau satu kampung dia buat masuk, habis dah, tuan-tuan. Cakap baik pun tak boleh diterima, nampak dah kebenaran depan mata pun tak boleh terima juga, ya. Sama macam perangai Abu Lahab, Abu Jahal. Dah nampak dah kebenaran bahawa Nabi ni adalah Rasul, tapi tak beriman juga, ya. Dalam konteks kehidupan kita sekarang ni, nampak dah mana yang baik, mana yang buruk, tak boleh nak beza juga, kan. Duk nak ambil hak buruk tu juga, tahu dah hak buruk, tapi kita berpegang dengan yang ni jugalah sampai akhir hayat kita. Tak ambil dah hak baik ni, hak yang jujur, hak yang soleh, hak yang tak menipu orang, tak nak dah, Sebab apa? Sebab ni dia bawa masuk dah ni, syaitan and the gang dia masuk dah dalam hati manusia ni, yang menyebabkan dia tak nampak dah kebaikan tu. Ada hijab dalam diri dia untuk memilih yang baik ataupun sebaliknya, ya. Na'udzubillahi min zalik. Sepatutnya kita orang yang Islam ni, orang Islam ni dia kena cerdik, dia kena bijak, ya. Sesuatu yang bersifat maksiat kita tak boleh terima, ya. Tak boleh terima sebab maksiat. Kita tak nak bersubahat dengan dosa maksiat yang dia buat, tak mau, tak boleh terima, kan. Sebab tu kena bijak, kena cerdik di dalam membuat penilaian, membuat penilaian mana yang sepatutnya menjadi ikutan kita. Rasulullah ni bukan manusia yang pilih, Allah yang lantik. Allah datang bawa mesej supaya an'ibudullah wajtanibut taghut,
marilah semua menyembah kepada Allah, tinggalkan semua perbuatan yang tak baik, bunuh anak perempuan, mencuri, mengamalkan sistem perhambaan. Nabi suruh tinggal. Tiba-tiba ada orang tak boleh terima, marah lagi dekat Nabi. Maksudnya dia tak boleh nak beza, kan? Pernah satu ketika Hercules tanya kepada Abu Sufyan, masa tu belum Islam, yang kamu ni marah sangat dekat Muhammad ni, yang marah sangat kat Nabi kita ni sebab apa? Kata Abu Sufyan kepada Hercules, dia bawa satu ajaran yang baru yang bertentangan dengan agama nenek moyang kami. Apa ajaran yang dia bawa, kan? Yang menyebabkan kamu musuhi dia. Katanya Abu Sufyan, yang kami jadi marah kerana yang pertama tadilah, ajaran yang dia bawa ni ajaran baru, bertentangan dengan apa yang telah diwariskan kepada kami oleh nenek moyang kami. Yang Nabi bawa ni untuk supaya masyarakat hidup dalam keadaan bersilaturahim. Hercules kata, bagus ajaran ni, bagus. Dia tak izinkan kami hidup dalam keadaan mencuri antara satu sama lain. Hercules kata, bagus ajaran ni, bagus, kan? Dia tak bagi kami bunuh anak perempuan, bagus ni. Hercules tu kata, bagus ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa kamu tentang? Kenapa kamu marah? Kan? Tapi akhirnya Abu Sufyan ni dia masuk Islam, dapat hidayah, Allah bagi hidayah, dia masuk Islam dan dia jadi orang yang kuat, menunjukkan komitmen dia kepada Islam. Sebab dulu akal dia tak berfikir secara rasional, tak berfikir secara rasional. Walaupun manusia ni ada akal, tapi kalau sekiranya tidak berdasar kepada akidah tauhid, tidak berdasar kepada akidah Islam, dia tak boleh berfikir secara rasional. Patut benda yang Nabi bawa ni disokong oleh semua, kan? Takkan ada seorang pun yang membantah, yang melawan, yang menentang, bahkan apatah lagi merancang untuk bunuh Rasul. Tapi sebab tak nampak, kan, tak boleh nak beza ini apa betul, ini salah. Hanya setelah apabila mereka masuk Islam, apabila mereka masuk Islam, menyesal, sebab apa? Selama mereka dalam keadaan jahiliah, mereka telah buat macam-macam penganiayaan kepada Nabi. Ada yang membunuh sahabat-sahabat Rasulullah ni. Menyesal mereka. Sebab itu bila dia masuk Islam, dia tebus balik dengan menunjukkan komitmen yang bersungguh-sungguh kepada Islam. Kita ni alhamdulillah lah tuan-tuan, kan? Tak ada cabaran pun dalam kita menganut agama Islam. Tak ada cabaran pun. Kalau kita dengar kisah bagaimana 3 orang anak India yang akhirnya dapat hidayah masuk Islam, mereka ni susah, susah, ada tekanan. Kita orang Islam yang kena pertahankan betul-betul supaya 3 orang yang masuk Islam ini selamat akidah dia, tak boleh dibiarkan, kan? Bukan hanya berharap kepada mufti seorang-seorang saja untuk nak sebut benda ni. Kita orang Islam kena pertahan, tak boleh biarkan orang Islam, kena tunjukkan kesungguhan untuk orang Islam ni memberi pertolongan, bantuan, supaya akidah 3 orang yang baru masuk Islam ni tidak dibela, kan? Dia ramai di kalangan orang-orang bukan Islam ni duduk susun strategi macam mana nak ambil balik semula budak ni, kan?
Macam-macam lah apa ni fitnah yang dilemparkan kepada orang Islam ni. Orang Islam ni paksa orang bukan Islam ni supaya dia akhirnya masuk Islam. Kita daripada awal lagi sebut, Islam tidak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam. La ikraha fid din. Kita tak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tapi orang bukan Islam memang paksa kita untuk ikut macam dia. Sejarah daripada dulu sampailah sekarang ni tuan-tuan, orang Islam tak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam. Itu sejarah. Tapi kerana orang Islam ni kebanyakannya duduk leka dengan kemewahan, keseronokan dunia, orang tipu pun dia percaya. Orang tipu je, orang kata Islam ni disebar dengan mata pedang. Mana ada sebar dengan mata pedang? Kita mempertahankan agama kita daripada diceroboh, dizalimi. Tapi orang tak kata kita mempertahankan diri. Orang kata kita yang ganas. Kita yang ganas, terbalik ikut. Sedangkan kalau dalam Islam ni tuan-tuan, dalam perang ada adab. Ada adab, bukan main bunuh sembarangan. Orang Islam dalam medan pertempuran tidak boleh bunuh kanak-kanak, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh orang yang sedang berada di dalam rumah ibadat, tidak boleh memusnahkan tumbuh-tumbuhan, merosakkan harta benda awam, tak boleh. Tapi kita tengok orang bukan Islam, dia bunuh kanak-kanak, dia bunuh orang perempuan. Sebelum dia bunuh, dia rogoh dulu. Dia musnahkan tempat-tempat awam, sekolah, hospital, jalan raya, rumah-rumah, kan? Dia musnahkan tumbuh-tumbuhan. Langsung tak ada akhlak. Bahkan orang yang jadi tawanan, dah kalah jadi tawanan pun, tawanan itu dibunuh. Kita orang Islam, kalau yang ditawan tak ada bunuh. Tak ada bunuh. Sejarah daripada perang Badar lagi, ada di kalangan kafir Quraisy yang ditawan. Apa tindakan yang diambil oleh Nabi? Tak ada seorang pun yang dikenakan tindakan dibunuh. Yang ada harta tebus diri dengan bayar sejumlah. Yang ada ilmu, yang boleh mengajar, ditugaskan untuk mengajar, sebagai tebus diri dia untuk tempoh beberapa lama, kan? Baik layanan orang Islam kepada bukan Islam. Masa perang salib gitu juga, Salahuddin Al-Ayyubi tak ambil tindakan kepada tawanan orang-orang Kristian, tentera-tentera Kristian. Sahabat dia tanya, wahai Salahuddin, kamu tak ingat ke waktu sahabat-sahabat kita orang Islam ditawan, mereka bunuh semasa dalam tawanan, tidak diberi layanan yang adil, bahkan mereka bunuh. Kenapa kita tak ambil tindakan yang sama kepada tawanan orang-orang Kristian ini? Lalu Salahuddin Al-Ayyubi kata, kalau kita buat macam tu, apa beza kita dengan dia? Tak ada beza. Islam ni dia memang berbeza dengan orang bukan Islam. Yang kita sebut tadi, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan. Kita boleh cerita, kena cerita, tapi kita tak boleh paksa. Orang bukan Islam, kau kena masuk Islam. Kalau kau tak masuk Islam, siap kau. Kan? Tak ada ugut macam tu. Tapi kalau orang bukan Islam, kalau dia kuat, dia berkuasa, kita orang Islam, kalau duduk dalam Islam juga kena tekan. Bukan saja kena tekan, ada yang mati kena bunuh. Sejarah, di mana Raja Herodos telah membakar sejumlah lebih daripada 20,000 orang Islam. Kerana 20,000 lebih orang Islam ni tak nak taat kepada ajaran, bukan tak nak taat, tidak mahu menganut ajaran Raja Herodos.
tak nak. Iman kental dengan Islam, akidah Islam, tak goyang, diugut. Kalau sekiranya tak nak ikut ajaran agama Raja Herodos, maka mereka akan dikenakan tindakan, dihumban ke dalam api. Terkena dalam peristiwa yang kita sebut kisah Ashabul Ukhdud, di mana sejumlah yang sangat besar orang Islam telah dibakar hidup-hidup. Sebab apa? Sebab tak nak turut agama Raja Herodos ketika itu. Sebelum tu dia dah bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria secara zalim, Raja Herodos ni. Bahkan dia juga melakukan arahan untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa alaihissalam ni tak mengikut ajaran Raja Herodos ini. Nasib baik Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria kena gergaji, Nabi Yahya anak dia kena pancung dalam satu majlis makan, untuk mengumpan supaya Nabi Yahya datang ke majlis itu. Sewaktu sedang dalam majlis ditangkap, kemudian dipancung, dijadikan kepala Nabi Yahya itu sebagai mas kahwin kepada isteri Raja Herodos, yang merupakan isteri itu anak dia. Sebab Nabi Yahya kata, mana boleh ayah tiri kahwin dengan anak dia? Tak boleh, kan? Ayah tiri tak boleh kahwin dengan anak dia. Raja Herodos kata, pasal apa tak boleh, kan? Dia nak kahwin dengan anak dia cantik. Daripada dia kahwinkan dengan orang lain, baik dia kahwin sendiri dengan anak dia. Nabi Yahya kata tak boleh, ini hukum peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah agama kata tak boleh, tak boleh lah. Kerana Nabi Yahya tegas dengan keputusan dia, maka dia telah dikenakan tindakan, dipancung kepalanya. Tu tuan-tuan, cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh orang-orang Islam dulu. Kita hari ini ada juga cabaran, tapi tidak setanding, tak seberat. Habis-habis kita nak cakap orang tak mau dengar. Tu main-main sekejap kita nak bagi nasihat sikit, dia kata tak payahlah ustaz, kan? Kalau dekat kedai kopi nak sembang kosong je. Kalau ustaz nak bagi nasihat, nanti datang masjid. Dia tak datang masjid, kita nak bagi nasihat dia dekat masjid, macam mana? Dia kata kalau ustaz nak khutbah, jangan dekat kedai ni. Kat kedai ni kita orang nak makan-makan, nak minum-minum, nak sembang santai-santai. Dia time khutbah datang, tapi tidur. Tidak pun dia tak masuk, dia duduk je dekat luar, dekat wakaf. Nanti Bilal dah azan, Bilal dah qomat, barulah dia pun sibuk nak masuk dalam dewan sembahyang. Inilah kan cabaran-cabaran yang terpaksa kita hadapi dalam hal kita ni nak memenangkan hati kita, supaya hati kita jangan dikuasai oleh nafsu. Kalau kita tak buat tuan-tuan, sedikitlah zikir-zikir, istighfar, amalan, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu, memang selalunya kita akan mudah kalah. Hati kita akan dikuasai oleh nafsu. Kita duduk dalam ni bukan kita kuat, tapi inilah jalan antaranya untuk kita boleh jaga hati kita. Kalaupun dia kalah, tapi sekurang-kurangnya dia tidak kalah teruk. Tidak kalah teruk. Ada masa hati kita menang dengan iman. Ada ketika hati kita menurut kehendak nafsu. Mudah-mudahan yang kita tergelincir sekejap-sekejap tu, kita mohon ampun daripada Allah, dan Allah mengampunkan kita. Jadi di antara dia sebut bahagian yang pertama, hati yang dimakmurkan dengan takwa. Dia sentiasa takut,
kepada Allah. Hatinya sentiasa takut kepada Allah. Ia sentiasa menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ini takwa. Sentiasa ingat pada Allah. Kita ada masa ingat, ada masa tak ingat. Masa kita ingat tu insya-Allah bertakwa. Tapi ketika kita tak ingat tu, syaitan masuk. Bila syaitan masuk, masa tu apa tindakan kita? Tindakan kita ikut sebagaimana yang dibisikkan oleh nafsu. Lepas buat, menyesal. Ya Allah, pasal apa aku mengumpat dia? Dia jadi macam tu. Buat dah dulu, baru menyesal. Tapi sekurang-kurangnya kita masih ada peluang. Ini banyak, semua ustaz pun ada. Yang cakap pun kadang-kadang lagi dahsyat juga kan. Ngutuk orang, kita sebut yang mudah-mudah lah. Mengumpat ni memang sinonim dengan kita kan, dekat sangat dengan kita ni. Celak mata kira nak mengumpat orang. Kalau rasa tak mengumpat, rasa macam tak ceria je hidup hari tu. Cek tengok pasal apa tak ceria hari ni. Makan nambah 3 kali dah. Tongkat Ali pun minum dah. Isteri buat 2 kali dah tongkat Ali. Buh pula telur lagi. Kan? Cek-cek rupanya tak mengumpat orang lagi. Na'udzubillah min zalik. Lepas mengumpat baru nyesal. Kan? Ni dia sebut nafsu dalam tingkatan lawamah. Kita nafsu ni ada bagai-bagai. Nafsu yang paling teruk nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang sentiasa mengajak kita untuk buat maksiat. Kalau sehari-hari tak buat maksiat, tak sah. Kena buat maksiat, baru sah hidup dia sehari tu. Celak mata, maksiat apa yang dia tak buat lagi? Esok dia nak buat maksiat apa? Ni teruk. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ni bukan kita semua. Dah buat maksiat, upload dekat Facebook, tunjuk dekat orang. Wah, hari ni berpeluang. Skodeng ke kan. Asalnya orang tak tahu. Skodeng tahu tak Skodeng? Asal orang tak tahu, tapi bila dia upload tu, cerita tu dah jadi habis satu dunia tahu. Bahkan dia bangga. Na'udzubillahi min zalik. Kita kalau buat dosa maksiat, kalau sampai tahap nak tunjuk dekat orang, ini sangat bahaya. Harapnya bukan kita lah ni. Kita kalau terbuat silap, terbuat dosa maksiat, kita tak nak siapa-siapa pun tahu dalam dunia ni. Minta doa dengan Allah. Ya Allah, janganlah engkau bongkarkan segala kejahatan kita kepada orang lain. Dalam sembahyang pun kita doa, wajburni, ya Allah, tutupkanlah semua keaiban saya. Wajburni, janganlah engkau bukakan keaiban saya kepada orang lain. Ini petanda ada peluang. Kalau kita buat dosa, buat silap, tapi kita ada rasa bimbang kalau orang tahu. Ada menyesal. Ini ada peluang. Maksudnya ada isyarat, ada peluang. Peluang apa? Peluang insya-Allah kita akan naik ke tahap nafsu yang disebut sebagai mutmainnah. Siapa yang dah capai nafsu tahap mutmainnah ini, maksudnya dia telah mendapat keredaan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ucap, Allah jemput dia untuk apa? Fadkhuli fi ibadi, jemput masuk surga. Wadkhuli jannati, Allah ucapkan selamat datang kepada jiwa yang telah mendapat keredaan daripada Allah. Untuk apa? Masuk syurga. Allah nak jemput ni. Mudah-mudahan kita semua dapat sampai ke tahap nafsu mutmainnah. Kalau dok rasa lagi ada buat maksiat, buat dosa, lepas tu nyesal, maksudnya belum capai lagi tu. Kena usaha lagi, kena mujahadah lagi.
Kena tingkatkan lagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau sedekah RM1 tak cukup, kena bagi RM5. Ya. Sedekah dah setiap hari ustaz, alhamdulillah RM1. Tak jadi lagi, kena tambah lagi sikit. Tambah jadi RM2, tambah jadi RM3. Kan? Sebab setakat RM1 tu syaitan boleh main lagi. Syaitan main kita, syaitan rusik kita, kita tambah lagi RM5 pula. Syaitan kata tak boleh jadi. Ya. Kita usik dia, kita kacau dia, makin banyak dia sedekah, makin banyak dia sembahyang sunat, makin banyak dia baca Quran. Biar kita buat sesuatu yang syaitan marah pada kita. Kalau syaitan suka pada kita, na'udzubillah min zalik, itu tanda tak baik. Kalau kita buat sesuatu syaitan marah pada kita, itu maknanya kita baik. Ya. Syaitan tak suka kita duduk dalam majlis ilmu, sebab syaitan tak nak kita jadi cerdik. Dan cerdik payah, dia nak cong kita, dia nak kelentong payah, dia nak tipu payah, sebab kita cerdik. Tapi kalau tak cerdik, syaitan mudah aja. Ya. Buat cantik-cantik sikit, ya, buat aksesori sikit, dah mudah kena tipu dah. Ya. Janji nak bagi habuan sikit, walaupun terpaksa menggadaikan ugamanya, setuju selalu, tak payah fikir dah. Ya. Syaitan hiasi sikit perkara-perkara dunia ni, menyebabkan akhirnya orang terpedaya, tertipu. Kita tak nak jadi macam tu. Ya. Yang kedua, kata Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi ni, ialah hati yang terabai dan terbiar, yang syarat dengan hawa nafsu, disaluti dan dicemari dengan segala jenis keburukan dan akhlak yang keji. Ini insya-Allah bukan kita. Sebab kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni, makna yang kedua ni bukan kita. Sebab kalau yang kedua ni, tuan-tuan, dia tak boleh duduk dalam majlis macam ni. Tuan-tuan nak duduk dalam majlis ni, tuan-tuan je tahu apa halangan-halangan tadi. Mesti ada halangan tadi tu. Anak menangis, cucu masa tu lah sibuk nak mengamuk, masa tu lah sibuk nak mandi, masa tu lah isteri nak minta tolong pergi beli bawang lah, beli minyak, beli telur, kan. Kalau ikutkan tak sampai ni, dengan halangan-halangan yang ada. Dah start motor 15 kali tak hidup-hidup. Ada alasan kuat pasal apa haji tak datang masjid. Saya bukan tak nak datang ustaz, dah start motor dah 15 kali injut tak hidup-hidup. Kan? Lepas dah habis semua majlis dekat masjid ni, tekan button tu je, hidup lah. Dah ada tak? Jadi tak? Kita start kereta kadang tak hidup. Pasal apa pula kereta ni tak hidup? Tadi elok-elok je. Kan? Elok-elok je. Ujian tu, ujian. Kadang masa kita nak datang masjid tu lah, perut kita bergulung, dengan angin, nak buang air sebagainya. Tadi elok-elok aja, tak ada apa-apa. Tengok, ya, ada je halangan-halangan untuk kita tak dapat buat kebaikan. Ya, ini bukan kita lah, insya-Allah. Yang ketiga, hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh hawa nafsu yang mendorong ke arah keburukan, kemudian datang cetusan keimanan lalu mendorongnya ke arah kebaikan. Ini kita, insya-Allah. Kita ada ketika, tuan-tuan, tak semangat nak buat kebaikan. Semayang pun malas je, ngaji pun rasa macam penat je, walhal baru baca 2 baris, kan, penat je. Nak istighfar pun berasa macam, ya Allah, nak sebut 10 kali je istighfar macam 1000, kan. Tu rasa ada tak pada kita tu? Ada, tuan-tuan, setolong jawab, kan. Ada, kan. Ini hak ketiga ni kita lah. Tetapi bila ada keimanan, masa tu kita semangat. Lepas sembahyang, lepas sembahyang, sampai isteri pun heran, rajin benar, Pak Haji dia ni sembahyang, kan. Lepas tu baca Quran pula,
baca Quran. Lepas baca Quran, habis sekali 2-3 juzuk dia baca. Ada ketika kita jadi macam tu, kita rasa seronok je, nak baca lagi. Kalau mari tabung sedekah tu mudah aja nak bagi, tak payah fikir, ambil tengok 100 bubuh je, pejam mata. Ada ketika dia jadi macam tu, Yang pertama tadi susah, orang suruh sedekah RM1 pun tak bagi, tu ada masa dia, Jadi hak ketiga ni, hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh nafsu, tetapi apabila datang cetusan keimanan, akhirnya mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Hak yang pertama tadi tu tinggi tuan-tuan, non-stop hatinya dalam keadaan bertakwa. Kalau kita boleh hak yang macam tu tadi, maknanya duduk di kategori yang pertama tadi. Hati kita sentiasa bertakwa kepada Allah, ingat pada Allah. Kerja pun duduk istighfar, astagfirullah dalam hati, mulut buat kerja tapi hati berzikir. Kita payah sikit lah, minta maaf lah, sebut selalu, terutamanya ustaz yang cakap ni, kalau dah buat kerja tak ingat zikir dah. Sebab syarat kita zikir kena ada tasbih, kena bunyi subhanallah, 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 subhanallah. Kalau diam tak berzikir lah tu, lagi tak ada tasbih, Sebab tu kita ni kalau nak zikir kena ada tasbih, kena ada tasbih. Tak ada tasbih tak jadi, tuan-tuan. Tak apalah, kita carilah jalan, walaupun kena ada tasbih tadi baru boleh jadi zikir, carilah tasbih. Nak buat macam mana? Sekarang ni macam-macam tasbih digital lagi. Digital pun macam-macam pattern digital dah, Dulu hak yang bunyi tu tak bunyi, sekali kita pecik bunyi tak, jiran sebelah pun dengar bunyi bom apa tu, bukan bom tu, jiran kita tengah berzikir. Ingat tak, besar segenggam macam ni. Sekarang halus je duduk dekat jari, satu jari je macam cincin. Ada lagi hak yang lebih lengkap, lebih canggih. Macam-macam dah orang duk buat ni sekarang ni. Nak bagi kita ni boleh zikir, ambil lah kaedah tu. Kalau tak ada tasbih tak jadi zikir, maka carilah tasbih, belilah tasbih yang agak-agak kita pegang sedap, mahal sikit pun tak apa, janji boleh bantu kita untuk zikir. Saya kalau zikir senyap tak jadi, ustaz, zikir kuat, subhanallah, 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 tapi jagalah jangan sampai dengar rumah sebelah, ganggu dia pula. Kita nak berzikir tapi sampai ganggu jiran, tak jadi juga, maknanya bunyi sekadar dengar di telinga kita, buat